Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan semua. Biar saya perkenalkan diri saya, nama saya ialah Muhammad Nasrul Shah. Saya adalah ejen dari Zurich Takaful. Tuan-tuan dan puan mendapat video ini kerana tuan-tuan dan puan semua telah menghubungi saya untuk dapatkan quotation. Jadi terima kasih kerana menghubungi saya. Jadi hari ini saya akan berkongsi tentang sedikit pendengar ringkas bagaimana quotation itu dikira. Di sini yang saya tekankan ialah faktor-faktor yang diambil kira dalam membuat kiraan quotation yang tuan-tuan puan dapat tersebut. Jadi insyaAllah saya kongsikan benda ini, semoga ianya bermanfaat untuk kita semua. Baik tuan-tuan puan, jadi kita akan mulakan ringkas lah. Jadi ada beberapa faktor yang diambil kira dalam membuat kiraan takaful ni lah. Jadi dia ada 4, secara ringkasnya ada 4. Kadar caruman, umur sewaktu memohon, jumlah perlindungan atau hibah dan tempoh polisi. Jadi 4 faktor ni akan menentukan berapa yang tuan-tuan akan dapat. Maksudnya bila salah satu berubah, maka benda lain pun perlu diubah. Dia bergantung mana satu yang tuan-tuan puan nak utamakan. Kebiasaannya ramai orang mengutamakan kepada kadar caruman. Jadi sebab tu saya tanya berapa nak mencarum sebulan. Sebab daripada situ saya boleh tentukan jumlah perlindungan dan tempoh polisi berdasarkan kepada kadar caruman yang nak dibuat. Jadi saya kat sini saya berikan contoh yang ringkas untuk lelaki. Kita bandingkan. Tadi saya nyatakan bahawa umur sewaktu mencarum. Umur ni sangat penting waktu mencarum sebab dalam takaful dia melibatkan masa. Bila masa ni lagi muda waktu mencarum lebih baik bandingkan yang lebih kalau mencarum waktu lebih tua lah. Kat sini saya tunjukkan perbezaan antara umur 25 tahun dan 45 tahun. Apa yang membezakan dia lah, kat sini saya akan jelaskan. Baik. Contohnya contoh dekat sini kita kata seorang lelaki ni umur 25 tahun ni dia nak mencarum RM100 sebulan. RM100 sebulan dia boleh dapat RM91,000 dan maksimum polisi yang dia boleh dapat adalah hingga 55 tahun. Maksudnya sampai umur 80 tahun. Ini yang dia boleh dapat. Umur 25 tahun. Jadi kalau orang umur 45 ini, lelaki 45 tahun ni nak mencarum RM100 juga. Dan jumlah pendengar asal pun RM91,000. Jadi RM100, RM91,000, tempoh polisinya adalah 23 tahun sahaja. Berbeza. Untuk lelaki 25 tahun 55 tahun, untuk lelaki 45 tahun 23 tahun sahaja. Lelaki 25 tahun dia dapat cover sampai umur dia 80. Lelaki 45 tahun hanya dapat coverage hingga umur dia 68 tahun. Jadi dekat situ kita dah nampak perbezaan umur tu memang peranan. Walaupun dia nak mencarum yang sama, boleh, tak ada masalah. Namun kesan dia adalah pada tahun. Tempoh polisi. Kalau lelaki 45 tahun tu nak mencarum 100 sebulan juga dan tempoh polisi dia nak 80 tahun. Dia nak 100 kat sini 80. Jadi yang akan berubah ialah jumlah perlindungan asas lah. Jadi bila berubah, berapa yang dia akan dapat? Hanyalah RM50,000. Mencarum RM100, tempoh polisi hingga 80 tahun, jumlah perlindungan asas dia RM50,000 sahaja. Jadi tiga faktor ni menentukan, jadi umur tiga faktor ni menentukan berapa perlindungan dia dapat. Jadi bila semakin lewat usia, semakin orang kata rugi sedikit lah. Maksudnya kalau dia nak sama, dia kena tinggikan caruman tersebut. Jadi kalau lelaki 40 tahun tu dia nak tempoh polisi 80 tahun, dia nak jumlah perlindungan asas dia RM91,000. Dia nak sama macam ni lah, lelaki muda tu. Jadi yang akan berubah ialah caruman sebulan juga. Jadi caruman sebulan dia RM181, jumlah perlindungan RM91,000, tempoh polisi 80 tahun. Inilah cara kami mengira. Jadi mana-mana faktor yang diberikan tadi yang berubah, maka kita akan ubah. Jadi kebanyakan orang bila saya tanya untuk mudahkan proses, saya lagi berapa nak mencarum sebulan. Tuan-tuan pun sama juga. Tuan-tuan kata, saya nak mencarum 100, 120, 110. Tak ada masalah.
tuan-tuan akan nampak saya akan kira daripada lelaki ke perempuan, umur berapa, dan daripada situ saya akan boleh kirakan berapa jumlah perlindungan asas dan sampai tempoh proses berapa lama untuk nak dapatkan jumlah caruman yang tadi. Jadi bila tuan-tuan tinggikan caruman, contohlah orang muda ni tinggikan caruman dia, maka pada 5 tahun dia mencarum 150. Jadi jumlah perlindungan asas pun akan naik, tempoh polisi dia masih kekal. So yang akan naik ialah jumlah perlindungan asas dia. So ini sebab kami tekankan sangat penting untuk mohon waktu sekarang. Sekarang ni sangat penting lah, waktu mohon sekarang, waktu muda ni. Sekarang ni lah kita paling muda. Tahun depan kita akan jadi lebih tua. So, jadi mohonlah sekarang. Jadi okey, 3 faktor ni lah yang akan menentukan caruman. Yang lebih lagi ialah umur kita mencarum. So kalau sekarang umur 25 tahun, 26 tahun, 30 tahun, ambillah sekarang RM100 boleh dapat dalam RM91,000 atau RM92,000. Bergantung pula kepada berapa lama kita nak mencarum. Bagaimana pula untuk wanita? Wanita pun sama juga. Bezanya wanita punya perlindungan lebih tinggi. Jadi kat sini saya buat ringkasan teruslah. So RM100 wanita umur 25 tahun, jumlah perlindungan asas dia RM150,000, tempoh polisi hingga umur 80 tahun. 55 tahun sehingga umur dia 80 tahun. Kalau umur 45 tahun, untuk dapat jumlah perlindungan yang sama, dia kena bayar lebih sikit RM2, RM102, tapi polisi hingga umur 51 tahun. Maksudnya 26 tahun saja polisi. Kalau dia nak polisi sampai umur 80 tahun, maka dia kena kurangkan jumlah perlindungan asas dia RM83,000. Kalau dia nak sama macam ni, nak perlindungan asas sama RM150, nak polisi sampai umur 80 tahun, maka caruman sebelumnya RM180. So jadi salah satu kena sama ada dikurangkan atau ditambah. Kena kurang atau kena tambah sesuatu lah. So inilah cara kiraan kami. Jadi tuan-tuan puan dah dapat quotation saya tu kebanyakannya saya buat untuk RM500,000 sebab respon tuan-tuan puan pada iklan saya tu. Jadi tuan-tuan boleh pertimbangkan balik adakah mencukupi ataupun bukan mencukupi, maksudnya adakah tuan-tuan nak tempoh polisi yang seperti yang tertentu, atau tuan-tuan memang kata tak apalah RM500,000 untuk 5 tahun pun tak ada masalah, yang penting ada RM500,000 perlindungan untuk 5 tahun ni. Bergantung kepada tuan-tuan puan, bergantung kepada berapa lama tuan-tuan puan nak. Saya ceritakan berapa lama tempoh polisi yang patut diambil dan berapa jumlah berapa jumlah perlindungan yang patut diambil. Bahagian yang seterusnya nak kongsikan ialah berapa lama tempoh polisi yang harus diambil. Jadi dekat sini saya berikan panduan secara ringkas berapa lama patut kita ambil. Semuanya bergantung kepada keadaan tuan-tuan puan sekarang. Baik. Yang pertama ialah polisi sehingga umur anak 25 tahun. Macam saya katakan tadi, sekiranya polisi kita ambil tempoh masanya pendek, maka banyak manfaat kita boleh tambah dengan caruman yang rendah. Jadi bayangkan tuan-tuan, katakan tuan punya anak sekarang, anak kecil lah, katalah anak 3 orang ke 4 orang. Kita lihat anak yang paling kecil, berapa umur dia sekarang? Katakanlah umur dia 1 tahun. Jadi 25 tahun adalah satu tempoh masa yang panjang untuk dia. Jadi kalau kita macam 25 tahun, sebab kita fikirkan bila dia waktu kita fikirkan pembelajaran dia lah, itu fokus dia untuk ambil polisi sehingga anak umur 25 tahun. Sebab in case apa-apa jadi pada kita, anak kita ni boleh teruskan pembelajaran dia lah. Maksudnya kita ada duit untuk teruskan pembelajaran dia. Jadi inilah tempoh polisi yang paling singkat yang saya cadangkan untuk 25 tahun. Bayangkan kalau 25 tahun, maka jumlah manfaat akan lebih tinggi dan kadar caruman pun akan rendah sedikit. Jadi tuan-tuan kalau naik polisi macam ni, nak 25 tahun, tengok anak paling kecil, anak bongsu lah, umur berapa.
Kalau anak sulung seorang saja, kalau anak boros seorang, tak ada masalah, boleh terus ambil untuk dia. Kalau nak ambil 25 tahun. Baik. Yang kedua ialah polisi hingga umur 60 tahun. Yang ini yang saya selalu recommend pada klien-klien saya, ambil sampai umur 60 tahun. Maksudnya kita tak kisahlah umur anak kita berapa pun, kita ambil sampai umur 60 tahun. Baik. Kenapa sampai umur 60 tahun? Sebab umur 60 tahun ialah umur persaraan kita. So, jadi bila kita dah bersara ataupun nak bersara, kita tak nak banyak komitmen. Kita tak nak komitmen banyak. Maksudnya pada umur sebelum 60 tahun ni, hutang semua dah selesai, pinjaman rumah ke, pinjaman kereta, dah tak ada apa-apa isu atau masalah kewangan dah betulnya, dah selesai. So kita nak bersara dengan tenang. So dengan polisi hibah takaful yang quotation saya bagi tu, semuanya ada manfaat matang. So jadi kalau ambil polisi hingga 60 tahun ataupun 80 tahun, semua ada manfaat matang. Maksudnya tuan-tuan akan terima cash value. Cash value ni saya tak boleh nak bagi tahu berapa yang tepat sebab ini dilaburkan, maka bergantung kepada prestasi pelaburan tersebutlah. Mungkin banyak, mungkin sikit, tapi mesti ada, sikit sebanyak akan ada juga. Untuk polisi hingga 60 tahun. Untuk persaraan, maksudnya tepat lebih 60 tahun, kita bersara, kita ada sedikit cash value. Boleh tak nak ambil polisi hingga 80 tahun? Boleh, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan nak ambil polisi hingga 80 tahun, untuk tujuan tuan-tuan adalah untuk memang nak cairkan duit untuk anak-anak. Tak kira lah anak waktu dah umur 40 tahun ke, anak dah kahwin, ada anak 3, anak pun dah senang lenang kaya raya, tapi tuan-tuan nak tetap nak cairkan duit untuk anak-anak ataupun untuk buat hajat lain, tidak ada masalah. Boleh, 80 tahun. Baik, sekiranya, macam saya kata tadi, sekiranya tuan-tuan ambil polisi sehingga umur yang paling panjang, tempoh masa paling panjang sampai 20 tahun sekarang, maka tuan-tuan kena bayar caruman yang lebih untuk manfaat tertentu. Jadi, semakin pendek polisi, tempoh polisi, maka semakin banyak manfaat boleh tambah. Yang harga caruman pun rendah. Semakin panjang tempoh polisi, semakin tinggi caruman jika nak manfaat yang tinggi. Kalau nak maintain manfaat tu rendah, kalau nak caruman rendah, maka manfaat perlu dikurangkanlah, bergantung kepada berapa yang tuan buat nak mencarum. Bahagian seterusnya yang saya nak kongsikan adalah masa itu mas. Di sini saya nak kongsikan perbezaan hibah takaful dengan dua produk yang lain. So, polisi 100,000 sikitnya. Kita rasa pada zaman sekarang kita tengok orang dapat amount yang banyak dan mungkin nilai 100,000 tu mungkin sedikit pada pandangan kita. Tapi di sini saya nak kongsikan berapa lama sebenarnya yang kita perlu ambil, masa yang perlu kita ambil nak dapatkan 100,000 tu. Jadi di sini kita buat andaian lah tuan. Katakanlah kita ada RM300. Yang RM300 ni kita pecah kepada 3 produk kewangan yang ada dekat Malaysia ni lah. Simpanan, pelaburan dan hibah takaful. Dan setiap satu kita buat RM100 setiap bulan. Jadi berapa lama nak dapatkan RM100,000? Kalau dengan hanya membuat simpanan, kita akan masa 83 tahun untuk dapatkan RM100,000. Kalau pelaburan akan masa 31 tahun nak dapatkan RM100,000. Kalau dengan hibah takaful, duit tersebut terus akan sedia ada sekiranya berlaku apa-apa. Baik, sekarang kita andaikan selepas 25 tahun kita simpan, kita labur dan kita ambil polisi hibah takaful, kita hilang upaya kekal ataupun kita meninggal dunia. Kalau kita hilang upaya kekal dan kita meninggal dunia, apa yang kita dapat atau apa yang waris akan dapat? Waris daripada simpanan RM30,000, daripada pelaburan RM68,000, daripada polisi hibah takaful RM100,000. Jadi di situ kita lihat perbezaannya. Itu perbezaan yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, sekiranya berlaku kematian, duit dalam akaun simpanan kita yang meninggal dunia ni lah, dan duit pelaburan yang meninggal dunia, kalau akaun tersebut berada di bawah nama kita, dua-dua akaun ini akan dibekukan. Maksudnya waris tak boleh keluarkan duit tersebut. Waris tak boleh keluarkan duit tersebut.
waris perlu diproses tuntutan untuk dapatkan duit ni lah. Dan biasanya proses ini mengambil sedikit masa dan juga kos-kos yang terlibat. Hibah takaful tak perlu ambil masa. Hibah takaful tidak perlu melalui proses tersebut. Hibah takaful, duit tersebut 100,000 ni akan dapat kepada penama. Siapa yang diberi, siapa penerima hibah yang dinyatakan dalam polisi. Itu yang paling penting. So itu perbezaan yang sangat ketara lah. Jadi walaupun katalah dekat sini ada duit lebih banyak daripada hibah takaful, namun apabila kita meninggal dunia, maka waris tak boleh guna duit tersebut. Waris hanya boleh dapatkan duit ni selepas melalui proses tuntutan. Biasanya dia akan mengambil masa yang lama dan dia akan menggunakan kos dan duit yang tinggi. Bahagian yang seterusnya, saya nak kongsikan berapakah jumlah pinjaman yang sepatutnya kita ambil atau kita miliki. Kita rasa mungkin tadi 100,000 terlalu sedikit. Tapi bila nak ambil polisi 500,000, carumannya pula tinggi. Kalau nak caruman rendah, tempoh masa pula pendek. So jadi kita pun pening. Mana satu, apa yang kita nak buat? Jadi, untuk kiraan sebenarnya, saya ada cara kiraannya. Kiraan yang asas yang kami gunakan lah, ni rule of thumb yang kami gunakan. Jadi rule of thumb ni saya akan kongsi dengan tuan-tuan. Baik, so berapakah jumlah yang patut diambil? The rule of thumb adalah perlindungan asas itu untuk kematian yang hilang upaya kekal ialah 10 kali pendapatan tahunan. 10 kali pendapatan tahunan. Sebagai contoh, katalah gaji sebulan 1,500, so kita kalikan 12 bulan, maka setahun ialah 18,000. So 18,000 kali 10, jadi 180,000. Maka ini adalah amount, jumlah polisi yang patut kita ambil, dan ini mencukupi. Sebab secara logik ni tuan-puan, kalau gaji kita 1,500, kita meninggal dunia, waris ataupun keluarga kita ada 10 tahun pendapatan daripada kita yang telah meninggal dunia ni, 180,000. Itu logik dia. Baik, kalau misalnya kata pula nak tambah lagi polisi, nak naikkan, nak tambah sakit kritikal, kita galakkan ambil untuk 5 kali pendapatan tahunan. So ada amount 90,000 boleh digunakan sekiranya berlaku sakit kritikal. Sakit kritikal ni, duit ni bergantung pada duit ni boleh digunakan untuk kos, nak ulang-alik pergi ke hospital, kos ubat dan sebagainya, ataupun untuk apa saja, nak simpan boleh, tak ada masalah, bergantung pada kesihatan tuan-tuan pada waktu itulah. Namun inilah jadi inilah secara asasnya, inilah basis kami untuk membuat satu polisi. Jadi kalau tuan-tuan rasa polisi quotation yang saya bagi tu 500,000 tu terlalu tinggi, tuan-tuan rasa macam terlalu tinggi ataupun terlalu mahal caruman dia, ataupun tempoh polisi dia pendek, maka tuan-tuan boleh hubungi saya balik dan bagi saya tahu berapa gaji yang tuan ada dan saya akan kirakan semula. Baik, biasalah soal tanya, kalau macam ni berapa sebulan yang bayar? Jatuh kepada jawapan bergantung kepada laki ke perempuan, umur berapa dan nak tempoh polisi berapa lama. So saya harap ini dapat menjawab soalan tuan-puan, berapa sebenarnya keperluan kita. Jadi hanya perlu lihat kepada gaji kita berapa. Sebab itulah perbelanjaan kita yang kita gunakan. Itulah jumlah duit yang kita gunakan sekarang. Jadi itu je logik je. Tengok gaji kita berapa. Kalau gaji kita berapa, isteri kita berapa. Kalau suami isteri bekerja, tengok dua-dua pasangan berapa jumlah, dan kali 12 kali 10, maka itulah jumlah polisi. Sebab tu biasanya kami galakkan suami dan isteri ambil polisi hibah takaful ni untuk anak. Untuk anak pun boleh ambil sekarang pun tak ada masalah, sebab dia masih muda, sampai masa 25 tahun nanti baru dia bayar sendiri, biar dia orang bayarkan sendiri. Tapi inilah cara kiraan saya untuk klien-klien saya. Jadi tuan-tuan pun boleh gunakan cara ni juga untuk dapatkan
berapa amount polisi yang mencukupi. Baik tuan-tuan dan puan, bahagian seterusnya saya nak kongsikan tentang promosi yang Zurich buat sekarang ini. Promosi ini hingga 18 Jun 2020. Jadi promosi ini adalah dia akan memberikan 30% ekstra perlindungan asas. Ya? Jadi syarat minima dia adalah minima RM100 sebulan dan perlindungan asas ialah RM100,000. Maksudnya kalau tuan-tuan memenuhi dua syarat ini, tuan-tuan akan dapat 30% ekstra perlindungan. Baik, saya rasa tuan-tuan puan semua pun boleh rujuk balik kepada quotation yang saya bagikan. So ini contohlah. So bahagian atas kalau tuan-tuan lihat di kotak merah ni saya dah masukkan promo 30% ekstra. Kalau ikut kiraan RM500,000 kali 30% patutnya RM150,000. Namun begitu dia ada cap, ya. Maksudnya cap dia adalah RM100,000. Maksimum yang boleh dapat ekstra adalah sampai RM100,000. Jadi kalau mohon RM500,000 ataupun RM400,000 ke atas atau RM400,000 lebih, kalau boleh kali 30% lebih daripada RM100,000, maksud maksimum akan dapat adalah RM100,000. Jadi untuk tuan-tuan yang dah ada quotation yang saya bagikan tu, tuan-tuan melihat bahagian atas ini adalah permohonan RM500,000. Jadi ini dah jumlah ekstra yang dapat, maka inilah jumlah perlindungan yang terdapat. So RM500,000 tambah RM100,000, RM600,000. Untuk caruman sebulan berapa? RM100 lah. Bagi contoh kali RM100. Ya. So tempoh polisi adalah sampai umur berapa perlindungan tu akan cover. Maksudnya sekarang kata umur tuan-tuan umur 26 tahun, maksudnya akan cover sampai umur 34 tahun untuk caruman RM100. Jadi saya tunjukkan perbandingan dia dan perbezaan dia di bahagian bawah. Di bahagian bawah tu saya tuliskan jika tiada promosi. Kalau tak ada promo, maksudnya 19 Jun baru tuan-tuan puan nak apply, nak mohon. Maka kalau nak mohon RM600,000 untuk tempoh polisi yang sama, tuan-tuan kena bayar RM116. Ya je, maksudnya lebih RM16. So RM16 lebih sebulan dengan RM100. Jadi sebagaimana contoh yang saya ceritakan di awal tadi, semakin panjang tempoh polisi, semakin tinggi kadar caruman dia. Maksudnya nak RM500,000 tapi nak sampai umur 60 tahun, maka bayaran RM240. Ini promosi sekarang, RM240 boleh dapat RM600,000. Kalau bukan promosi, nak dapat RM600,000 kena bayar RM288. Maksudnya RM48 lebih. Jadi sebab itu tuan-puan, saya harapkan tuan-puan untuk ambil kesempatan ini, waktu promosi ini, ambillah ibah takaful ni. Gunakan kiraan yang saya buat tadi, berdasarkan 10 kali pendapatan ataupun 5 kali pendapatan. Dan tempoh polisi itu yang saya sarankan ialah cukup sekadar sampai umur 60 tahun. Tapi kalau tuan-puan nak ambil kurang daripada itu atau nak ambil lebih daripada itu, bergantung kepada objektif tuan-puan. Cuma saya sarankan sampai 60 tahun dah memadai, sebab kita dah bersara pada waktu itu dan kita tak nak komitmen yang banyak. Ya tuan-puan, itu sahaja daripada saya. Kalau tuan-puan ada yang kurang jelas atau tidak faham, boleh WhatsApp saya balik. Dan saya sangat mengalu-alukan kepada tuan-puan untuk kita berjumpa supaya pilih-pilih kita berbincang. Sebab apa yang saya kongsikan pada hari ini ialah hanya asas sahaja pada polis takaful, iaitu kematian dan hilang upaya kekal. Yang saya sebut pasal sakit kritikal tadi adalah penambahan manfaat. Jadi kalau tuan nak, kena tambah duit lah. Dari situ kita boleh berbincang. Tempoh proses berapa lama dan sebagainya. Jadi saya berharap tuan-puan untuk hubungi saya semula, dan hari ini pun dah berapa hari bulan Jun dah pun. Jadi saya harap tuan-puan jangan lepaskan peluang ni, kita berjumpa. Kalau berkesempatan kita berjumpa, saya berharap dapat jumpa. Bagi mereka yang di luar daripada KL dan Selangor, Seremban ke, di Johor Bahru ke, saya minta maaf sebab sekarang PKP ni tak boleh nak buat. So jadi kita boleh buat secara online sebenarnya. So ada borang digital,
kan? Dan signature digital yang boleh dibuat. Jadi proses semua tidak ada masalah untuk dibuat. Janji bersetuju, itu sahaja. Baik tuan-tuan, itu sahaja dari saya. Sekiranya ada sebarang persoalan, sekiranya nakkan quotation baru, nakkan kiraan semula, boleh hubungi saya balik. WhatsApp saya ada di sini, ataupun di WhatsApp tu lah, boleh WhatsApp saya bagi nombor tersebut. Kalau ada sebarang kemusykilan dan sebagainya, boleh juga bertanya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi melihat video ini. Saya harap ianya bermanfaat untuk tuan-puan. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.